al-musannif wa ma yabinu ay yazharu laka tauhiduka. Qala al-musannifu rahimahullah wa ma yabinu ay yazharu laka tauhiduka illa idza kharajta ay fanaita anta anka wa an sairil aghyari bi an taraha taraha kullaha minallahi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya dan tiada nyata, artinya maksud tiada nyata, tiada latas bagi engkau oleh tauhid engkau, melainkan apabila keluar engkau, artinya hapus engkau diri engkau daripada engkau dan daripada yang tinggal daripada segala aghyar. Baik, kita ulang sekali lagi. Artinya dan tiada nyata, tidak nyata. Apa maksud tiada nyata? Artinya, arti tiada nyata ni tak jelas, tak terang. Maknanya begini, tiada latas. Nah, latas ni maksudnya jelas ataupun terang. Nah, itulah artinya latas. Nah, maknanya tak jelas, tak terang. Nah, maknanya kalau tak jelas, tak terang, maksudnya tak bersih lagi, masih lagi ada kekotoran. Itu maksud dia. Apa yang tak latah laginya? Apa yang belum jelas, belum terang lagi bagi engkau oleh tauhid engkau. Jadi tauhid engkau yakni kepada Allah, mengesakan oleh engkau akan Allah. Apa dia maksud mengesakan Allah? Yakni kita mengesakan zat Allah, kita mengesakan sifat Allah, kita mengesakan af'al Allah. Dalam hati kita ada tauhid dalam hati kita, tetapi belum nyata lagi, tak jelas lagi dalam hati kita ni oleh mengesakan Allah. Maknanya tak bersih lagi hati kita. Hati kita belum bersih 100%. Mengesakan Allah. Tu maksudnya tak latas. Melainkan barulah latas, barulah terang, barulah nyata, barulah bersih hati kita tu ada tauhid. Bila? Apabila keluarlah oleh engkau. Apabila engkau telah keluar. Apa maksud keluar ni pula? Artinya, arti keluar engkau ni lah dia nak terang makna keluar tu pula. Hapus oleh engkau diri engkau. Iaitu maksud keluar ni hapus. Hapus tu maksudnya lenyap ataupun hilang, ataupun bahasa Arabnya kita panggil fana. Bahasa Arabnya kita panggil fana. Lepas tu fana tu nak terjemah ke lurah kita artinya hapus. Hapus ni maknanya tak ada. Tak ada dalam hati kita tu. Ataupun lenyap daripada dalam hati kita, ataupun hilang
daripada dalam hati kita. Baiklah apa yang hapus, apa yang lenyap, engkau, diri engkau, yakni yang hilang, yang hapus, yang fana tadi itu, iaitulah diri engkau. Diri kita ni lebihlah kepada maksudnya dalam hati kita. Maksudnya ialah hati kita kena bersih, itulah maksud dia. Hati kita tu dikira ada tauhid apabila hati kita tu dah bersih daripada perkara yang akan datang. Akan datang tu dia akan sebut apa dia. Tak ada perkara ni dalam diri kita. Hati kita sikit pun tidak memandang perkara ini. Hati kita tidak sikit pun berasa melihat akan perkara yang akan datang disebutkan nantilah. Apa dia? Hapus itu, hapus apa? Yang pertama, dua perkara lah yang kita kena lenyapkan daripada pandangan hati kita. Jangan duk melihat yang ni. Kalau hati kita duk berasa lagi perkara ini, belum lagi timbul zahir tauhid kita tu kepada Allah. Yang pertama, apa dia? Daripada engkau. Daripada ni lah. Perbuatan yang kita duk buat ni, diri kita ni. Misalnya, contohnya kita duk buat satu perkara. Kemudiannya kita buat suatu perkara tadi, ikutlah. Sama ada hasilnya berjaya ke ataupun tak berjaya ke, kan? Yang kita sebut usaha kita. Kita bermula dengan ikhtiar, kan? Kita ada keinginan nak buat sesuatu, lalu maka kita pun buatlah, kan? Kita pun lakukanlah perkara yang kita terlintas dalam hati kata nak buat tadi tu. Apabila kita buat suatu perkara, lalu akan adalah kita panggil keputusannya, sama ada berjaya ataupun sama ada tidak berjaya. Jadi berjaya atau tidak berjaya tadi, apa yang kita pandang dalam hati kita, apa yang kita duk berasa dalam hati kita. Adakah kita duk berasa kejayaan kita tu puncanya daripada kerja buat kita, ataupun kita tidak berjaya. Tak berjaya tu mungkin kita duk nisbahkan ke diri kita, kan? Sebab kita tak buat begitu, kita cuma buat begini sahaja, aku tak buat begitu, kan? Maka sebab itulah aku ni tak berjaya. Kalau itu yang kita lihat, kalau itu yang kita duk tilik dalam hati kita, itulah namanya syirik khafi. Lepas tu dah ada sungguh ke tauhid kita dengan Allah? Jawabnya tak ada lagi. Itu je. Okeylah, kita buat contoh paling mudah, kita berdoa. Kita berdoa, kan? Itu usaha kita. Antara usaha kita, kita berdoa. Macam-macam lah kita mintakan kepada Allah dalam doa kita tadi ni, kan? Kita minta macam-macam lah. Hidup yang senang. Kita duk berdoa minta kesihatan, kan? Kita duk berdoa bagai-bagai lah apa yang kita duk minta, kan? Selepas kita berdoa, setelah kita berdoa, kemudian dapat, kita mohon Allah kayakan diri aku misalnya, lalu kita pun jadi kaya. Ataupun kita ni tengah sakit, kan? Sakitlah. Lepas tu kita pun berdoa, ya Allah kurniakanlah kesembuhan, kan? Doalah, minta kepada Allah, kan? Doalah, mintalah, ya Allah berilah aku kesembuhan, kurniakanlah aku sihat tubuh badan. Macam-macam lah yang kita minta. Tak lama lepas kita berdoa tu, sihat, kan? Tak sakit dah. Hak batuk-batuk pun lega dah. Hak demam-demam pun tak demam dah, kebah dah. Jadi apabila kita sembuh sakit tadi, ataupun kita berolehlah apa yang kita mintakan tadi, apa yang kita duk berasa dalam hati, kerana kita berdoa, kan? Pasal itu aku sembuh ke, tak ada kena-mengena pun dengan berdoa tak berdoa, kan? Allah mengkehendaki aku sembuh, maka sembuhlah aku. Kan kita tilik yang tu. Sebab tu dia kata kamu kena keluar daripada diri kamu. Tu fana. Jangan duk nampak apa pun perbuatan, usaha, gerak-geri daripada kita, jangan tilik. Buat dah, doa-doa, itu satu ibadat, boleh pahala. Adakah kerana kita berdoa maka kita dapat perkara yang kita mintakan tadi? Jawabnya salah. Tak betul. Itu masih lagi menilik kepada wujudnya makhluk, orang panggil. Kita suruh dia mengaji ni, dia duk mengajak kita jangan duk lihat makhluk. Jangan dalam hati kita duk masih lagi ada makhluk dalam diri kita. Syuhudkan, lupakan adanya kita. Ingat dalam hati kita akan kewujudan Allah Ta'ala. Barulah orang panggil ada tauhid nama dia. Kalau tidak, sikit-sikit akulah yang buat ni. Sikit-sikit kita duk bangsakan daripada kita lah, kan? Yang duk kaya raya ni, aku itu kerja kuat.
Kaya pula. Hidup senang lah kita panggil. Kan? Duit banyak, reta berlambak tanah berkelung-kelung. Kan? Segala reta hak nu reta hak ni dia ada. Kan? Lepas tu kan orang tanya dia ambil mana ni, oh lah aku zaman muda tu aku kerja kuat. Kan? Aku siang aku kerja, malam aku kerja, tidur pun tak tahu mana halau, begitu beginilah. Dok nisbahkan kekayaannya itu datangnya sebab dia tu dah bekerja kuat. Nah, itulah namanya syirik khafi. Nah, hak tu dia masih melihat dia. Hakikat, ilmu hakikat. Hakikat yang sebenarnya, nah, kaya ke tak kaya ke, semua daripada Allah. Allah yang kurniakan kekayaan. Tak ada kena mengena dengan kita bekerja ataupun tidak bekerja. Tak ada pun kena mengena kita kerja kuat kerana tu kita kaya. Kalau kita kerja tak kuat, kerana itulah kita miskin. Kan, duk menyesal. Kan, duk menyesal. Kan, hidup susah. Kenapa? Sebab aku mengaji sekolah itu tak pandai mana. Kan, sekolah segan, mengaji pemalas. Lepas tu nak boleh buat kerja apa sangat. Kan, tak boleh lah nak kerja yang gaji mahal-mahal. Duk menyesal pasal tak sekolah tinggi. Duk taruh penyesalan pasal kerana kerja tak kuat. Tu yang hidup aku sampai ketua melarat susah ni. Tu juga syirik khafi. Dah, padahal hidup kita senang ke? Hidup kita susah ke? Ialah daripada Allah. Ialah dengan Allah Ta'ala. Jangan duk lihat diri kita. Dia suruh kita lupa, hapuskan. Hapus itu lenyapkan. Jangan duk tengoklah. Jangan duk berasalah dalam hati kita akan kekuatan diri. Kita tak ada kekuatan. Tak ada apa pun. Semuanya berjalan hidup kita, siapa-siapa pun kan berjalan di atas takdir Allah Ta'ala ni. Kaya, Allah takdirkan dia kaya. Susah, Allah takdirkan dia susah. Oh, sihat dengan sakit pula. Sihat, Allah Ta'ala takdirkan dianya sihat. Allah kehendak dia tu sihat. Pas sakit pula kan. Nah, Allah yang mengkehendaki, yang mentakdir, yang menetapkan sekian hari sekian masa kita tu sakit. Kalau sakit pula kan, tak ada kena mengena dengan sebab makan gula banyak. Tak ada kena mengena dengan sebab makan garam banyak. Pasal itulah kena kecil manis. Pasal itulah sakit tu, pasal itu sakit ni. Itu masih lagi melihat makhluk. Yang kita duk belajar makan manis banyak, punca penyakit itu sebab saja, sebab yang bangsa adat. Sebab tu siapa yang jadikan? Gula, siapa yang jadikan? Gula ni Allah yang jadikan. Bermaksud gula ni ialah makhluk Allah. Kan? Apa yang Tuhan jadikan maka dinamakan makhluk. Semua ni makhluk Allah. Gula ke, garam ke, lemak ke, semua makhluk Allah. Kan? Makhluk ni ada kudrat, ada iradat tak? Kalau dia ada kudrat, dia boleh bagi kita sakit. Kalau kita ada i'tikad lagu tu bukan kata syirik khafi lah. Terus kufur iman terus sat lagi. Kan? Kalau kita ada i'tikad lagu tu salah. Kita bercakap atas nama sebab saja. Adatnya kan, biasanya itu je atas nama adat orang panggil. Kan, makan gula banyak ni tak lama kena penyakit manis kan. Makan garam banyak ni tak lama kena darah tinggi. Itu pasal duk biasa kita tengok macam tu. Kan? Naiklah gula tinggi, naiklah garam ke tinggi, naiklah kolesterolnya tinggi. Duk nisbah kepada makhluk. Macamlah makhluk tu ada kudrat. Macamlah gula tu ada kudrat, ada iradat boleh bagi kita sakit. Sebenarnya hak bagi kena sakit macam manis tu ialah Allah. Tu bagi hapus bang dulu. Lagi duk nampak hak tu, lagi tu kita tak sampai kepada Allah. Lagi tak nampak ke Tuhan, duk nampak makhluk lah situ. Kan? Dalam hati kita sebenarnya penuh dengan makhluk. Bukan dalam hati kita duk pandang kepada Tuhan. Ini contoh syirik khafi yang ada dalam diri kita. Baik, tak apalah. Lepas tu katanya lagi al-musannif, seterusnya, dan daripada yang tinggal daripada segala aghyar. Aghyar ni maknanya perkara yang selain daripada Allah, dipanggil aghyar. Dan selain daripada Allah ni kita kan ikutlah. Sebagai sebarang makhluk ni kan lain daripada Tuhan. Tadi kita dok pandang diri kita, dok pandang perbuatan kita. Kan? Dok pandang kita buat itu ke, kita buat ini ke, kita tak buat itu, kita tak buat ini, itu yang kita pandang. Pasal tu jadi macam tu, pasal tu jadi macam ni. Kita duk tilik lagu tu. Itu yang pertama yang kita nak kena buang dari lihat, daripada kita duk nampak dalam hati kita. Yang kedua, dia suruh juga kita lenyapkan, hilangkan, hapuskan dari dalam hati kita. Apa dia? Yang tinggal lagi mana selain daripada diri kita. Tu maksudnya yang tinggal lagi tu. Apa dia yang balance yang tinggal lagi lain daripada diri kita? Iaitu daripada segala aghyar. Kan? Duk menasyid kan, ma fi qalbi ghairullah. Sedap dengar kan? Dayu-dayu kita dengar. Tidak ada di dalam hati aku selain daripada Allah, tak ada. Kan? Sedaplah. Kan? Tapi hakikatnya betul tak apa yang kita duk kata tu. Kan? Dalam hati kita sungguhkah ada Tuhan orang panggil? Maksudnya melihat kewujudan Allah. Kan kita duk melihat kewujudan diri kita? Kan kita masih lagi duk perhati, duk asyik dengan melihat kewujudan makhluk yang selain daripada Allah. Selagi duk ada dua perkara ni,
salah satu ataupun salah satu daripada dua perkara ini, maka jawabnya syirik khafi. Dah sempurnakah tauhid kita tu dengan Allah? Maka jawapan dia belum sempurna. Dia mau dalam hati kita ni ikutlah, kan? Kita cuma ingat Tuhan ya. Jangan lupa Tuhan. Ghaibkan, hilangkan makhluk ni daripada pandangan hati kita. Kita cuma tilik hadirkan dalam hati kita tu akan kewujudan Allah. Kan? Kita berasa kehadiran Allah. Kita berasa kan kekuasaan Allah, kehendak Allah, ilmu Allah. Melihat Allah. Duk berasa Allah duk lihat kita. Duk berasa Allah mendengar setiap apa yang kita bercakap, segala-galanya. Itu orang panggil merasai kehadiran Allah. Tinggal lagi kita ni sering kali lupa. Lupa apa? Lupa Tuhan lah. Sering kali kita tak ingat perkara ni. Kan? Banyak apa yang duk berlaku dekat kitanya, duk tilik ke makhluk je lah. Kita duk nisbahkan, duk bangsakan kepada selain daripada Allah. Kan? Lebatnya tahun ni buah cepedak dia. Kan? Aku bubuh baja bagus tahun ni. Duk tilik juga ke baja tu. Sebab tak apa, boleh bercakap atas nama adab. Cakap adab biasa tak apa. Tapi jangan sampai ke dalam hati. Cakap di luar mulut sudahlah. Kan? Jangan sampai masuk dalam hati, pasang dalam hati kerana baja yang mahal yang aku beli ni lah dia bagus. Bubuh hak ni kat penuh tangkai, penuh dahan, penuh pokok tu dengan buah. Tahun sebelum ni tak ada buah mana pun. Bubuh baja ni ke? Allah, lebatnya buah. Kan? Contohnya tu ghairullah. Nak habaq bagi. Tu yang kita kata tadi ni selain daripada Allah. Adakah kita memandang buah yang lebat itu, hasil tersebut terbit datangnya daripada baja atau datangnya daripada Allah? Allah yang beri rezeki buah tu dekat kita. Rezekinya pada tahun tu lebat buahnya, berbeza dengan tahun lepas. Apa yang kita nampak? Kan? Sinilah kelebihan ataupun juga kekurangan kita. Kan? Selalunya kurang banyak kita ni. Kan? Duk masih lagi dua benda ni tak mau nak hilang daripada dalam diri kita. Baik, habis tu. Faham kan ibarat perkataan yang dia habaq tu? Lepas tu dengan bahawa macam mana yang maksud dia tadi suruh apa tadi? Keluar engkau tadi. Nak keluar macam mana hati kita ni? Ataupun maksud tadi hapus, lenyap, kan? Macam mana cara dia? Dengan bahawa engkau melihat akan dia sekaliannya ialah daripada Allah. Ni dah. Kita jangan tilik kepada sebab. Kita tilik kepada musabbibul asbab dia panggil. Baik, cara nak hapuskan dia macam ni. Dengan bahawa engkau melihat ni maknanya hati kita. Hati kita tu melihat. Maksud hati kita melihat tu macam mana pula? Yang kata hati duk melihat, hati duk memandang, maknanya kita duk rasa dalam hati kita. Tu perasaan. Lepas tu ilmu yang kita duk mengaji ni dia panggil ilmu rasa. Apa yang ada rasa yang ada dalam hati kita tu, perasaan pun dia juga. Yang kita duk sebut rasa-rasa ni Allah lah yang beri. Kan? Siapa boleh bagi rasa ni melainkan Allah. Kan? Guru tak boleh bagi rasa ni, dia boleh tolong habaq cerita je. Cabai tu pedas. Kan? Melainkan dia nak terang pedas tu macam mana pun tak boleh. Melainkan kita sendirilah. Kan? Ambil cabai atas zat ni tu, buh dalam mulut, hak ni kau hak kata pedas tu. Kan? Sendiri apabila diberi rasa tu, dia pun merasa, barulah dia tahu. Tahu tu orang panggil ilmu. Bab dunia ni lah serupa je. Kan? Supaya kita duk mengaji ilmu ma'rifatullah. Dia sebut juga ma'rifatullah, mengenal Allah. Apa dia yang kita faham dengan maksud mengenal Allah? Ni kita duk mengaji ilmu kenal Tuhan lah ni. Nak kenal Tuhan, kena kenal diri sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, katanya ulama. Siapa yang kenal akan diri dia, nescaya dia akan kenal lah Allah. Tadi kita kenal, kita duk belajar tentang diri kita, tentang ghairullah. Kan? Adakah kita ni kah yang bagi tubuh badan kita sihat? Kita ni kah yang menjadikan sihat? Doa kita tu kah yang menyebabkan kita hari ni hidup senang apa segala yang kita duk doa, kita duk minta tadi? Kan? Kalau gitu tak kenal diri lagi, apa yang kita kenal tentang diri kita? Diri kita mana ada kudrat? Diri kita makhluk ni mana ada iradat? Kita segala-galanya lemah. Dia kata kita makhluk yang lemahan ni lah. Apabila lemah, bolehkah menjadikan sihat? Bolehkah menjadikan sakit? Bolehkah menjadikan begitu begini? Bukan guru dia. Walaupun kita ada usaha, walaupun kita ada buat kerja, kan? Lalu dapat keputusannya. Keputusannya bukan punca daripada usaha kerja buat kita, gerak diri kita, bukan. Dah kenal hak ni, kita kenal Tuhan. Apa yang kita kenal? Hakikat dia. Allah yang bagi aku sihat. Allah yang menyembuhkan sakit aku. Allah yang duk bagi aku makan selama ni.
Allah yang duk bagi aku rezeki selama ni. Tu kenal lah Tuhan. Kan? Ni tak kenal Tuhan lagi. Dan tu orang panggil mengenal Allah. Ada sebut kata kenal Allah tu. Sehinggalah hilang segala yang kata penyebab kepada syirik khafi tadi daripada hati kita, maka sesungguhnya kita dah sampai kepada Allah. Tu orang panggil usul ilallah, sampai kepada Allah macam mana? Lagu tu lah huraian dia. Baik. Jadi kata musannifnya lagi dengan bahawa engkau melihat akan dia. Dia tu kita buat kembali kepada dua. Yang pertama, diri engkau. Dan yang kedua, segala aghyar. Dua perkara kan di atas tadi kita duduk mengaji. Kan? Kita nampak, kita berasa dalam hati kita diri aku ni begitulah. Selain daripada diri kita, ikutlah apa pun. Kan? Mana satu makhluk pun. Kan? Nak kata bajalah. Nak kata racun, habuhlah racun. Kan? Racun ni bagus. Begitu begini jadi elok tanam-tanaman kita. Kan? Nak punah lah tu orang panggil. Kan? Kalau sampai melarat, kan? Duk pi etikad lagu tu sampai kepada kufur pula. Baik. Ialah sekaliannya, yakni diri engkau dan juga segala aghyar tadi, ialah daripada Allah. Semua yang kita sebutkan tadi dipanggil sebab. Tetapi jangan kita tilik kepada sebab tersebut. Hati kita ni tiliklah kepada Tuhan yang menjadikan sebab tersebut. Baja itu satu sebab yang bangsa adat orang panggil. Jangan tilik ke baja. Baja tak ada apa. Hakikatnya yang berkuasa, ada kudrat, ada iradatnya ialah Tuhan yang menjadikan baja tu, yakni Allah. Dialah yang berkuasa. Dialah yang ada kehendak. Tu contoh-contoh mudahlah kita sebut. Kan? Tinggal lagi nak rasa perasaan ini yang susahnya. Kan? Sebab kita terlampau asyik dengan bermuasyarah dengan makhluk. Kita tidak bermuasyarah, bermuamalat dengan Allah. Kan? Kita tu malas buat ibadat, berzikrullah pun segan. Sebarang amal ibadat, bentuk ibadat kita tak mau buat. Tu yang jadi hati kita koi jauh daripada Allah. Tu yang hati kita susahnya nak merasai kewujudan Allah. Senang sangat kita tu duk lihat makhluk. Pasal kita duk bermuamalat dengan makhluk pas sehari-hari. Kan? Suruh buat ibadat itu malas. Suruh buat ibadat ni malas. Ibadat yang kita buat tu ada kaitan, ada kena-mengena. Untuk kita boleh sampai kepada Allah. Semuanya daripada Allah. Kan? Tapi kena usaha. Yang kata usaha tadi tu, buatlah juga usaha. Bukanlah usaha tu beri bekas. Kan? Jalan dia, sebab yang bahasa adat kita sebutkan tadi. Kan? Usaha ke arah nak jadi elok orang panggil. Buatlah perkara-perkara elok. Baik. Dan jua, dan Allah jua yang menjadikan kamu dan benda yang kamu perbuat. Ini ambil daripada ayat Al-Quran lah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dia dalam bahasa Arab tadi pun ada dah. Kan? Inilah terjemahan dia. Dan bermula Allah jua. Ialah yang menjadikan kamu. Hanya Allah. Lepas tu dia kata jua. Dia kata jua tu tak ada selain daripada Allah. Allah Ta'ala sahajalah. Dialah Tuhan yang menjadikan, yang mengadakan akan kamu. Hal tu kita mengaji dah dalam ilmu sifat 20-nya. Kan? Kita dah belajar tentang sifat kudrat Allah. Tidak. Allah Ta'ala bersifat dengan perkuasa. Kan? Maka dengan sifat itulah Allah Ta'ala dipanggil berkuasa. Kan? Apa tu kita duk belajar pula ta'aluk sifat kudrat. Kan? Kerja sifat kudrat tu. Dan terhadap sekalian perkara-perkara yang harus ada, yang harus tiada ni. Dan terkenalah ke kita makhluk ni. Maka sifat kudrat Allah tidak bertakluk pada perkara yang wajib. Yang wajib zati. Tak bertakluk juga sifat kudrat Allah kepada perkara yang mustahil, yang zati. Itu pergi tengok balik mengaji khatam kitab lembak dah. Kan? Usuluddin kita duk belajar mengaji tu, hafal cayak dalam kepala dah. Kan? Tinggal lagi nak masuk dalam perut je. Tinggal lagi masuk dak dalam hati kita. Kan? Ada i'tiqad dah? Ada akidah, yakin Allah bersifat dengan kudrat. Tinggal lagi belum sampai ke tahap musyahadah. Tak sampai lagi ke peringkat hati kita yang dah ada akidah tadi dapat melihat Allah lah yang menjadikan kita. Tahu Allah menjadikan kita, tapi tak dapat nak rasa Allah tu yang mengadakan, yang menjadikan gerak-geri kita, boleh berdiri, boleh duduk, boleh berjalan, boleh buat itu, boleh buat ni, tak nak rasa lagi. Ilmu rasa tu tak ada lagi. Baik, itulah ayatnya. Wallahu khalaqakum. Tak ada siapa-siapa nak jadikan kita ni. Kok lagi dopek i'tiqad adalah Tuhan lain daripada Allah yang menjadikan kita, kufur syirik terus pula. Baik. Itu yang pertama, maksud ayat yang pertama. Yang kedua, dan benda yang kamu perbuat. Dan Allah Ta'ala lah yang menjadikan
Pertama, kamu, diri kamu. Yang kedua, Allah lah yang menjadikan benda yang kamu duk buat tu. Tadi kamu duduk, kamu bangunlah berdiri. Kan? Kamu boleh bangun berdiri, siapa yang jadikan ada berdiri tu? Kan? Lalu adalah berdiri tersebut pada diri kita. Kita kan dengan kerana ada riang, ada tenaga. Kan? Kerana itulah kita boleh bangkit berdiri, makan nasi banyak, ada tenaga. Kan? Ada itu, ada ini. Kan? Zat tu, makan ni, macam-macam lah. Saya lagi duk pandang ke vitamin tu, vitamin ni, ada kekuatan. Kan? Maka tu kita pun bertenaga. Ada tenaga, larat nak buat tu, larat nak buat ni. Duk tilik juga kepada makhluk. Duk nampak juga makhluk. Duk nampak hati tu masalah tu. Kan? Hati kita dak gelap jauh, hati kita tu dengan Allah Taala. Orang panggil. Jadi apa yang kita buat, ya berdiri ke, apa duduk ke, kau sat lagi berjalan ke, kau sat lagi ikutlah perbuatan yang kita buat tu, sama ada perbuatan amal ibadat kita, tu perbuatan yang kita buat. Kan? Siapakah khaliqnya? Dia ada dua lah sekarang ni kita bahas ni. Pertama makhluk, yang kedua khaliq. Ni tajuk dia ni. Wallahu khalaqakum. Khalaqa tu. Kan? Siapa yang menjadikan kamu? Allah. Allah dia panggil khaliq. Yang menjadikan, yang mengadakan, yang menjadikan tubuh badan kita, yang menjadikan sifat-sifat yang ada pada kita. Kita ada sifat kudrat, ada sifat iradat. Kita tu semua makhluk. Semuanya dijadikan oleh Allah Ta'ala, jirim ke, jisim ke. Dan ada mengaji hal tajuk tajuk jisim, tajuk jirim, tajuk jauhar, lepas tu tajuk lah adalah kan jauhar fardi lah, boleh menerima belah bahagi lah, apa ada tak boleh terima belah bahagi seperti jauhar fardi. Semua tu makhluk lah tu. Siapa yang menjadikannya tu? Aduk jadikan semua perkara ni ialah Allah. Allah lah khaliq. Jadi apabila sebut makhluk dengan khaliq ni sama tak? Serupa tak? Maka jawabnya tak serupa. Makhluk ialah yang kena jadi. Khaliq makna dia ialah yang menjadikan. Kan? Perkara hak kena jadi apa semua ni namanya makhluk kita abang tadi. Kan? Kita ni, diri kita ni, jasad kita, tubuh badan kita ni, makhluk Allah. Jadi adakah makhluk semacam dengan khaliq? Samakah kita dengan Tuhan? Jawabnya tak sama. Apa perbuatan kita? Bolehkah kita panggil perbuatan kita tu namanya menjadikan? Ingat balik. Kita duduk ngaji usuluddin dulu. Kan? Orang tak panggil nama perbuatan benda yang kita buat tu namanya menjadikan. Hak boleh panggil perbuatannya dipanggil dengan namanya menjadikan, mengadakan suatu dari tak ada kepada ada tu. Tu namanya khaliq, yakni Allah. Apa yang kita buat, apa yang kita duk jadikan ni kan hanyalah dipanggil nama usaha. Ingat balik dulu kita mengaji dah usuluddin. Kan? Puas hati dah mengaji hari tu. Kan? Macam-macam dah kita duk surah, duk syarah, duk hurai dah hari tu. Kan? Tinggal lagi nak main balik kita duk mengaji ilmu kita tu. Kan? Boleh ingat balik ke tak? Kan? Bolehkah perbuatan yang kita buat ni dipanggil namanya mengadakan, menjadikan? Kalau dah namanya kalau perbuatan yang kita buat, kalaulah dipanggil dengan namanya menjadikan, dah serupa pula kita dengan Tuhan. Tuhan pun menjadikan, kita pun menjadikan. Tidakkah itu namanya syirik? Syirik lah tu namanya. Kita duk belajar ni, yang menjadikan hanya Allah. Allah jua lah. Ingat perkataan jua tu, faham betul-betul erti dia. Allah Ta'ala saja yang menjadikan. Lain daripada makhluk tidak boleh mengadakan. Lepas tu, hak duk makan tadi kenyang tu, Allah bagi kenyang. Hak duk makan ubat, betul lega sakit tu, Allah bagi lega sakit. Tak ada kena-mengena dengan ubat. Kan? Begitulah segala-galanya apa yang terjadi, apa yang diadakan, yang mengadakannya, yang menjadikannya ialah Allah. Lupakan makhluk. Itu lupakan makhluk. Ingat Tuhan dalam hati kita. Apa jadi apa-apa Allah saja. Kan? Hari ni sihat. Tak apalah, seronoklah sihat. Kan? Allah juga alhamdulillah. Satu hari kita sakit. Kan? Allah juga. Allah, ya Allah, Allah. Kan? Minta dengan Tuhan. Mengadu dengan Allah Ta'ala. Merayu dengan dia. Dia yang bagi sihat, dia yang bagi sakit. Kan? Tak ada kita nak mengadu harapkan simpati daripada siapa-siapa kesian kat aku lah, aku sakit, aku ni begitu, begitu. Habaq kata kat orang kata aku sakit. Apa perlu kita habaq dekat manusia? Manusia tu makhluk je. Kan? Habaq ke Tuhan. Cerita masalah kita tu kepada Tuhan. Pohonkan kesembuhan daripada Tuhan. Dah habaq ke orang tak tahu saja je, dia kan boleh buat apa? Kan? Tak perlu kita nak ceritakan masalah kita dekat orang. Cerita ke Tuhan sudah. Sakit kau riuh kata masuk habis dalam Facebook, dalam WhatsApp, cerita aku hari ni sakit kepala demam. Habis kata, perlu apa semua tu? Nak apa? Nak suka-suka, nak seronok-seronok, nak pohonkan simpati, nak minta orang kesian kat kita. Tak perlu semua tu. Baik. Ni yang kata ilmu tauhid khas. Dia detail sungguh dalaman diri kita ni. Baik. Habis tang situ. Wa nisbatu amalika ilaika nisbatun kasbiyatun wa ilallahi ta'ala khalqiyatun fallahu, ni atas ni
khaliqun, Allah tu khaliq. Wa anta kasibun, usaha aja. Litusaba au tu'aqaba. Dah, litusaba au tu'aqaba. Baiklah, artinya mudah saja. Dan bermula membangsakan amal engkau kepada engkau itu ialah nisbah usaha. Ini ada kata usaha ihtiar ni. Dah, baik. Sekali lagi. Dan bermula membangsakan amal engkau. Dah, yakni perbuatan amal ibadat engkau. Amal sebenarnya dia tidak mesti kata amal ibadat. Umum, segala perbuatan engkau. Apa yang kamu buat? Kamu berjalan, itu contohnya amal kamu, perbuatan yang kamu buat. Kamu berjalan, kamu duduk, kamu berlari, kamu angkat tangan, kamu jatuhkan tangan, kan? Selagi kamu duduk, selagi kamu tidur, kan? Ada dipanggil ikhtiyari, ada dipanggil ittirari. Dulu. Dah kapuh balik yang kita mengaji hari itu. Perbuatan yang kita buat ni pula, yang ada pada diri kita ni terbahagi kepada dua. Satu dipanggil ikhtiyari, perbuatan yang disengajakan. Ada orang panggil usaha ihtiar. Dan usaha yang kita sengajakan nak buat. Kan? Mula-mulanya kita ada kehendak. Nak baiklah kehendak kita ni. Kita berkehendak, ikutlah nak apa? Katalah kita nak berjalan, nak pi. Nah, duk ada terengi dalam hati, aku nak pi situ, aku nak pi sana, aku nak pi sini, nak berjalan sana, nak berjalan sini. Kan? Nak makan angin sana, nak makan angin sini, nak melancong sana, melancong sini. Kan? Hujung-hujung tahun ni nak habis duit. Nak pi lah, nak pi sana, nak pi sini. Okey, tak apalah. Jalanlah tu. Contohnya kita bagi berjalan tu musafir sebenarnya. Tak tahu. Jadi tak kira lah perbuatan kita selama tu. Jalanlah, duduklah, berlari ke, ikutlah. Kan? Jadi ikutlah, melompat ke apa ke sebagainya. Itu dia panggil ikhtiyari. Kita dengan sengaja kita. Dengan sengaja kita buat perbuatan tersebut. Kan? Disengajakan, kehendak. Nak. Ada satu lagi dipanggil ittirari. Yang tidak sengaja. Perbuatan tu dilakukan, satu perbuatan terjadi pada kita, tapi bukan dikehendaki oleh kita. Bukan disengajakan oleh kita. Bahasa mudahnya kita buat misal yang mudahnya, naik pokok dengan jatuh pokok. Kan? Tadi dia nak kabat pokok, nak naik pokok manggih. Manggih masak dah kan, nak kait tak boleh, kena naik. Naiklah, itu ikhtiar. Mula dia ada kehendak. Kehendak diri dia nak panjat pokok. Dia pun panjatlah, gerak-geri segala anggota tubuh badan dia melakukan perbuatan yang kita panggil panjat tadi tu. Kan? Lalu adalah perbuatan panjat. Kan? Naik duduk tengah-tengah naik pokok. Kan? Terpijaklah, kita panggil dah. Kan? Kita pun pijaklah satu dahan yang mampu dah. Perak patah. Akibatnya jatuh pas ke bawah. Sengajakah kita nak jatuh? Siapa pun tak mau jatuh, dia cuma nak panjat dia. Dia bukan nak ke jatuh tu. Itu namanya ittirari. Tak disengajakan oleh kita. Kedua-dua perbuatan ini Allah yang jadikan. Natijahnya kedua-dua perbuatan ini Allah lah yang jadikan. Kan? Rupa kita lah tadi. Kan? Ikutlah apa perbuatan hak berlaku atas kita, sihat ke sakit ke tebak. Kita boleh kiyahlah macam-macam contoh lah. Tak ada satu perbuatan tu pun, walaupun yang ikhtiari pun, yang kita boleh kata kita lah yang mengadakan, kita lah yang menjadikan perbuatan kita tadi. Bukan. Itu namanya amal kita, perbuatan yang kita buat. Baik. Jadi perbuatan yang kita buat ini dipanggillah namanya itu, dinisbahkan dengan panggilan namanya usaha. Macam kita nak semayang lah, saja aku semayang fardu zuhur. Kita kata kita yang mengerjakan semayang. Semayang tu terdiri daripada 13 rukun tu. Itulah semayang. Kan? Jadi dalam niat kita tadi, saja aku semayang fardu zuhur ke, fardu asar ke, kan? Tu saja-saja tu ikhtiari dia panggil. Kan? Kita buat dengan sengaja, bukan tak sengaja kita lah. Pilihan kita, kehendak kita mengerjakan ibadat semayang. Daripada mula start dari takbirnya, niatnya, saat laginya baca Fatihahnya, kan? Semua rokok kita, i'tidal kita, kan? Saat lagi sujud kita sampai habis kita semayang tu. Itu namanya amal usaha. Dia panggil, dibangsakan setakat panggilan namanya usaha ihtiar je nama dia. Adakah pada hakikatnya kita yang mengadakan perbuatan rokok tu? Tak. Usaha kita duk ngaji dah, dia tidak boleh boleh memberi bekas. Apa maksudnya usaha kita ni tak boleh memberi bekas? Maksudnya tak boleh menjadikan. Kalau kata boleh menjadikan, itulah makna memberi bekas. Bekas daripada kudrat. Kesan daripada kudrat ialah ada. Takluk kudrat kepada suatu perkara, lalu ada perkara tu kita panggil menjadikan nama dia, mengadakan. Jadi adakah kita menjadikan? Adakah kita yang ada kudrat? Adakah dengan kudrat kita ni boleh mengadakan rokok?
Boleh mengadakan i'tidal, boleh mengadakan semualah. Apalah perbuatan yang kita dah buat ni? Jawabnya tidak. Sebab ada beza makhluk dengan khalik, kita dah habaq di awal. Kan di awal tadi. Makhluk dia tidak ada apa-apa pun. Persamaan dia tak serupa dengan Tuhan. Tuhan menjadikan. Apa makhluk boleh kata menjadikankah? Tak boleh. Salah tu. Lepas tu, setakat panggil usaha je lah. Bahasa perkataan kita nak sebut tu. Kan? Ataupun ta'rif usahanya begini. Ta'aluk sifat kudrat, iradat yang baharu. Ta'aluk kudrat, iradat yang baharu. Kita ni yang baharu. Kan? Kudrat kita pun baharu. Iradat pun baharu. Pada sesuatu perkara. Maka berlakulah perkara tersebut. Tu je. Bahasa pendek dia, kita panggil nama dia usaha. Tu je. Panggilan nama dia. Dia buat kerja-kerja semua kita dah buat kerja ni, usahalah tu. Itu yang kaya, ada yang kaya apa, ada yang miskin. Kan? Lepas tu yang sakit, usahalah nak bagi lega sakit, dia pun makanlah ubat. Lepas makan ubat, lega. Setakat panggilan namanya usaha. Usaha tak boleh memberi bekas. Memberi bekas itu makna menjadikan, mengadakan ataupun meniadakan. Ingat balik kita dah belajar ada kudrat dan iradat hari itu. Baik. Tak apalah. Lepas tu katanya lagi al-musannif, seterusnya, dan kepada Allah Ta'ala itu ialah nisbah menjadikan dan membangsakan amal engkau itu, perbuatan engkau itu kepada Allah Ta'ala pula. Dipanggil namanya apa? Dipanggil dinisbahkan menjadi, yakni menjadikan engkau. Siapa yang jadikan perbuatan sembahyang kita tadi? Tu syuhud ni. Ini apa kita duk mengerti tajuk syuhud, musyahadah, rasa hati kita. Lupanya kita melihat makhluk. Duk asyik, kita duk ingat kepada Allah. Zikirlah. Zikir Allah. Mulakan dengan zikir dulu. Sekali berlangkah ada kita ghaflah. Kan? Kita ghaflah. Makna ghaflah. Kan? Ghaflah ni kita cuma kata mulut je. Tapi hati kita lalai. Tu ghaflah. Kata aja Allah. Bukan sampai lagi pun ke maksud dia. Maksud dia, sampai ke maksudnya, selain dari kita sebut Allah, kita hadir tu. Kita hadir dalam hati kita, ingatan hati kita terhadap Allah. Allah lah yang mengadakan aku. Allah lah yang menjadikan aku. Segala-gala kita pandang Tuhan. Itu dah lebih daripada atas daripada ghaflah dah. Ghaflah hati cakap kata Allah je, tapi kan dia rasa apa pun. Tak apa kata api. Kan? Setidak-tidak ada juga zikrullah kita tu. Kan? Ni langsung apa pun tak. Kan? Zikir apa pun tak mau. Kan? Duk kira duk seronok main handphone dia, duk tengok Facebook, bekerja-kerja tu je kerja kita. Baik. Jadi dinisbahkan kepada Allah, segalalah amal perbuatan kita ni ada, maka dipanggil namanya menjadi. Mana Allah yang menjadikan, Allah yang mengadakan, Allah lah yang menghasilkan amal. Segala perbuatan-perbuatan kita, tak kira lah semayang kita ke, puasa kita ke, buat ibadat haji, berjalan pergi sana, tawaf lah, bersa'i lah, itulah, inilah, hajinya, umrahnya, sebagainya. Kan? Bagi rasa ingat Allah, kurniaan daripada Allah. Supaya kita duduk makan lah. Kan? Kita baca bismillah sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun makan kan? Tinggal lagi kita tak dapat rasa lagi rezeki yang kita makan tu Allah yang kurnia kat aku. Dijadikan makanan itu kepada kita oleh Allah. Ada rasa tak? Nampak sampai tang tu tak? Kan? Kita tak lebih kepada sekat kata bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tak rasa rahmat Allah. Segala apa kita duk makan, segala apa kita duk minum ni ialah rahmat daripada Allah. Allah Ta'ala Ar-Rahman tadi. Kan? Sebut dah Ar-Rahman tu. Sebut dah mulut kita tu Ar-Rahim. Kan? Kata dalam keadaan ghaflah dia panggil. Cakap. Tapi hatinya lalai. Hatinya tidak rasa pun Allah Tuhan yang Rahman, Allah Tuhan yang Rahim. Tak pandang, tak tilik pun. Kan? Hak kita makan dari makanan ni, Allah rezeki, kurniaan Allah, rahmat daripada Allah kepada aku, alhamdulillah. Tak rasa pun lagu tu. Makan je lah, kenyang. Seronok dah kenyang. Ayak hentam bergelas-gelas. Kenyang, alhamdulillah. Kata alhamdulillah pun dalam keadaan ghaflah juga. Ni syuhud tak ada. Dalam lagi hati kita tak pandang langsung kewujudan Allah. Baik. Padahal yang mengada, yang menjadi, yang menghasilkan sesuatu, semuanya Allah. Tak ada daripada kita makhluk apa pun. Baik. Maka Allah itu ialah yang menjadikan. Ini khalik. Kita sebut tadi lah khalik. Kan? Allah Tuhan yang menjadikan suatu daripada tak ada kepada ada, jadilah, adalah suatu perkara tersebut. Adalah makanan. Siapa yang jadikan makanan tu beri kepada kita? Allah. Siapa yang jadikan duit ringgit ni ada pada kita ni? Allah. Kan? Bersyukur kepada Allah. Hidup bersyukur, terima kasih kat orang tu, kat orang ni. Kan? Orang tu hulak duit RM10, terima kasih duk syukur ke dia. Kita syukur kepada Allah, alhamdulillah. Kan? Lepas tu tak apalah, terima kasih lah kat kawan tu pun. Ni dulu. Bukan kata dulu je. Kan? Tuhan tak ada langsung dah, tak nampak Tuhan langsung dah. Tu nampak dia je, makhluk tu je. Kan? Orang yang hantar aku gulai rumah kita kan. Terima kasih Allah, hampa masak sedap, itu ginilah kan. Ke Tuhan dah tak? Alhamdulillah ya Allah. Lihat, ingatlah hati lah.
Allah Ta'ala kurnia kat aku hari ni rezeki boleh makan gulai kepala ikan ke apa ke. Kan? Tak ada nampak sikit pun dalam hati. Lupa sungguh. Ghaflah ni apa? Ghaflah. Lalai. Lupa ke Tuhan. Baik. Lepas tu kata musannif lagi, dan engkau itu yang mengusahakan. Maknanya dan perkara yang Allah Ta'ala jadikan tadi, dipanggil kita buat. Ikutlah apa perbuatan yang kita buat yang berjaya ke berhasil apa semua perbuatan tadi itu, kita dipanggil mengusahakan perbuatan tersebut. Setakat itu saja. Panggilannya usaha. Pindah ke, ubah suai. Nak panggil nama apa pun tak apa. Mengusahakan ke, meminda ke, mengubah suai ke, kan supaya selalu duk ngajak, Usuluddin duk ngajak, kan? Pokok balak tu. Kan? Allah yang menjadi, yang menumbuhkan, yang mengadakan pokok balak tu. Mai kita makhluk manusia ni tebang. Kan? Tebanglah pokok balak tu. Bawa pergi ke kilang kayu, kilang papan, pergi kerat, pergi belah. Tu orang panggil usaha. Kita pindah. Kan? Pindahlah, ubahlah. Kan? Hak pokok sebatang tadi kita ubah jadi kayu, jadi tiang ke. Kan? Pergi pindah, ubah jadi jadi papan ke. Kan? Tu orang panggil nama panggilan kita. Jadi tu setakat tu aja. Kita cerita sekarang siapa yang buat pokok ni? Siapa yang jadikan pokok ni? Pokok yang hampa duk tebang tu, pokok yang hampa duk kerat tu, yang hampa duk katang potong duk mesin tu. Semua tu Tuhan yang jadi. Perbuatan hampa duk mesin tu pun Allah yang buat jadi apa boleh buat kerja tu. Apa mana hak kita? Nama panggilannya usaha ikhtiar je. Tu je. Kait pula di hujung tu tak memberi bekas. Kan? Usaha yang tidak memberi bekas. Setakat tu jelah. Baik. Jadi apa yang kita usahakan ni supaya diberi pahala akan dikau atau diseksakan dikau. Baik, apa yang kita buat, sama ada yang kita buat tu yang perkara-perkara baik, amal soleh, ataupun perkara yang kita buat tu ialah maksiat. Kan? Dua gu dia. Sama ada dapat pahala, sama ada dapat dosa. Kan? Kalau yang duk semayang, duk puasa sebagainya itu, kan? Tu perbuatan yang kita buat, yang kita usahakan, yang kita buatlah apa panggil. Kan? Diberi pahala perbuatan kita tu. Kan? Nak pahala kena semayang. Tu je bahasa mudahnya. Kan? Nak dikurniakan pahala kepada kita oleh Allah, hendaklah kita berbuat amalan soleh. Hendaklah kita semayang. Kalau tak semayang boleh pahala tak? Pahala semayang tu lah. Tak boleh lah. Siapa nak dapatkan pahala semayang tu? Kena buat lah, kena semayang lah. Tu je bahasa kita panggil. Sebaliknya kalau yang kita buat itu ialah maksiat, dia buat kerja maksiat lah pula. Duk mengumpat sana, duk mengumpat sini kan. Duk mengaji tajuk mengumpat hari tu kan. Mengumpat lah, menipu lah, maki hamun orang lah, mulut jahat sangat, huduh mulut-mulut tu. Perangai pun huduh. Dia buat dosa kerja dia. Kesan dia, kan? Akibat dia ialah akan diazab, dijanjikan azab, seksa oleh Allah di negeri akhirat esok. Kan? Kes apa diberi pahala? Kes kita buat amalan soleh. Kes apa pula yang kita tu diberi diazab, kan? Dimasukkan dalam neraka. Kan pasalnya hang tu tak sembahyang. Ataupun pasal itu hang dok buat maksiat lah, bahasa mudahnya. Kan? Dok mengumpat kata halal, dok menipu orang sana sini, dok fitnah sana sini. Ikutlah berkaitan dengan tajuk iman ke, berkaitan dengan masalah furu' syariat kita ni ke. Ikutlah ada macam-macam buat tajuk dosa dan pahala ni. Itulah. Kan? Jadi ada sebab lah kenapa kita masuk syurga. Sebabnya mayang tak tinggal, puasa je tak tinggal. Ada sebab lah pasal apa pula masuk neraka. Tu sebab orang panggil. Sebabnya kan dah dok buat dosa sana sini, dok buat maksiat sana sini, tak dia masukkan neraka. Lagu mana? Tu maksud dia. Pandang tilik kepada perbuatan kita. Kan? Allah tidak menzalimi kita. Kita tu je duk sering kali duk buat zalim ke diri sendiri. Kan? Dengan duk buat dosa itu, dosa ini. Situlah nak bagi nampak bagi jelas. Hakikatnya kan? Syurga neraka pun Allah yang jadikan. Seorang tu dia masuk ke dalam syurga ataupun ke dalam neraka, Allah lah yang masukkan. Semua daripada Allah. Semuanya dengan Allah Taala belaka. Tu hakikat. Dia kata ilmu hakikatnya pula. Baik, habis datang situ. Kita berhentilah. Setakat tu dululah. Insya-Allah kita sambung lagi lah minggu depan. Fakullama akhlas tabil khuruji min zalika. Jadi kita berhentilah tantu ila akhirih. Dia perkataan tu ada an zalika. Baik, ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam.